Dalam masa terdekat, kapsul satelit yang dikenali sebagai Pilgrim akan kembali dari Marikh dengan sampel tanah yang diharapkan akan mengesahkan kewujudan hidupan asing. Malangnya, Pilgrim telah rosak oleh asteroid dan akhirnya menyimpang dari laluannya. Kini kru stesen angkasa antarabangsa mesti memintas Pilgrim dan mengambil sampel. Selepas membantu Rory bersiap sedia untuk berjalan di angkasa lepas, kru yang lain bergegas ke tempat mereka untuk membantu Rory menavigasi melalui penyelamatan. Rory terapung di luar untuk mencapai lengan mechanical station dan membimbingnya untuk menangkap Pilgrim yang tiba-tiba datang dengan laju dan menyebabkan seluruh stesen bergegar apabila mereka bersentuhan. Buat seketika kru bimbang ada masalah, tetapi Rory mendedahkan dia berjaya menangkap Pilgrim. Selepas itu, ahli astrobiologi lumpuh Hugh mula menguji sampel dengan teliti dan gembira menemui organisma sel tunggal yang hampir terfosil di dalam tanah. Dia cuba menghidupkan semula organisma, tetapi tiada tindak balas, jadi dia memutuskan untuk meniru atmosfera dari bumi proterozoik dengan menambah hormon pertumbuhan. Kali ini ia berfungsi dan organisma mula bergerak, jadi kru meraihkan setelah menemui bukti kehidupan pertama di luar bumi. Tidak lama kemudian, saluran berita di bumi membuat liputan mengenai penemuan yang menakjubkan ini, jadi kru muncul di TV untuk menunjukkan kerja mereka di stesen dan cara segala-galanya berfungsi untuk dipelajari oleh kanak-kanak, termasuk menerangkan cara angkasawan pergi ke bilik mandi. Sebuah sekolah tertentu telah diberi penghormatan untuk memilih nama untuk organisma itu, dan anak-anak memutuskan untuk menamakannya Kelvin, yang disambut oleh orang ramai di jalanan. Beberapa ketika kemudian, Dr. Miranda memeriksa kesihatan David sambil menyatakan kebimbangannya kerana David telah berada di stesen selama 473 hari, yang tidak lama lagi akan menjadi rekod baharu. Atrofinya telah dipercepatkan dan dia hampir dengan head radiasinya, tetapi David tidak peduli. Selepas berada dalam tentera dan berperang dalam peperangan, David lebih suka berada di sini di mana orang tidak jahat antara satu sama lain. Keesokan harinya, Hugh mendapati Kelvin telah berkembang dengan sangat cepat dan kini ia terdiri daripada beratus-ratus sel yang sedang membangunkan rangkaian saraf. Setiap sel ini boleh melaksanakan fungsi secara bebas, yang bermaksud setiap sel secara serentak adalah sel otot, sel saraf, dan sel fotoreseptif. Komander Kat menggambarkan Kelvin sebagai semua otak, semua otot, dan semua mata. Hugh menyedari bahawa Kelvin sedang membangunkan pelengkap jadi dia cuba membuat sentuhan yang berjaya menyebabkan sel-sel bergerak dan mengambil bentuk yang menarik. Kemudian semasa kru makan malam, jurutera show dapat menonton siaran langsung isterinya bersalin dan bertemu dengan anak perempuannya yang baru lahir. Kru mengucapkan tahniah kepadanya dan Kat menghadiahkannya sebuah buku supaya dia boleh melakukan masa bercerita melalui panggilan video. Selepas makan malam, David menggunakan perisian khas untuk memeriksa badannya untuk sebarang masalah badan yang berpotensi, dan Hugh menyemak semula Kelvin. Lelaki kecil itu kecil tetapi mempunyai badan yang sesuai sekarang dan memanjat jari Hugh. Beberapa minggu kemudian, kru terkejut apabila tiba-tiba mendengar penggera yang datang dari makmal. Rory bergegas masuk dan cepat-cepat menangani kerosakan itu, tetapi Miranda tidak faham bagaimana ia boleh berlaku. Hugh fikir dia mesti mengawasi sesuatu jadi Rory dan Miranda segera memarahinya, mengingatkan dia supaya berhati-hati kerana mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Selepas beberapa hari lagi berlalu, Kelvin telah menjadi tidak aktif sepenuhnya, dan mereka fikir ia mungkin telah berhibernasi selepas perubahan tekanan udara yang disebabkan oleh kerosakan. Miranda berasa lega melihat perkara ini kerana Kelvin telah membesar terlalu cepat mengikut kesukaannya. Walaupun Kelvin tidak aktif, kru menggunakan peluang untuk mengukuhkan keselamatan dalam makmal, memastikan ia ditutup pada setiap masa. Kemudian semasa Miranda memeriksa kaki Hugh, dia mengaku dia berasa bersalah atas kesilapannya yang mungkin menyebabkan perkara ini pada Kelvin. Selepas mereka membincangkan beberapa pilihan, Hugh memutuskan untuk merangsang Kelvin dengan voltan elektrik yang sangat rendah untuk melihat sama ada dia akan bangun. Beberapa percubaan pertama tidak berjaya, tetapi tiba-tiba Kelvin terjaga dan berpaut pada tangan Hugh apabila tongkat elektrik itu pecah. Hugh cuba menarik tangannya keluar dari kotak, tetapi Kelvin sangat kuat untuk benda sekecil itu dan bahagian bawah badannya berpaut pada kotak untuk mendapatkan pengaruh tambahan. Menawarkan tongkat itu sekali lagi tidak mengalihkan perhatiannya, dan pada masa itu Kelvin mula memerah dengan kuat sehingga tangan Hugh pecah menjadi bentuk yang mengganggu.
Kru mahu memasuki makmal untuk membantu, tetapi Miranda enggan kerana ia akan meletakkan mereka dalam bahaya juga. Tiba-tiba kepala Hugh terhantuk pada kotak dan dia pengsan apabila Kelvin akhirnya melepaskannya, jadi kru dapat melihat betapa kemas tangannya sekarang. Kemudian Kelvin menguji sarung tangan itu dan dapat memberitahu ia tidak boleh memecahkannya, jadi ia mengambil tongkat elektrik dan menggunakannya untuk menembusi sarung tangan, membolehkan ia terlepas. Ia segera mengejar tikus makmal dan menyerangnya dengan kejam, membahamnya dalam beberapa saat sahaja. Semasa Kelvin terganggu dengan hidangannya, Rory menggunakan peluang untuk memasuki makmal untuk menyelamatkan Hugh, menyerahkan mayatnya kepada anak kapalnya. Walau bagaimanapun Kelvin dengan pantas melompat ke atas kaki Rory, jadi kru perlu menutup makmal sekali lagi sambil meninggalkannya di dalam. Kemudian Rory mengambil lilin oksigen dan cuba membakar Kelvin, yang segera melompat pergi dan cuba bersembunyi. Kat memberikan Rory kebenaran untuk membunuh makhluk itu, jadi Rory mengambil insinerator dan mula mengejar makhluk asing di sekeliling makmal, tetapi tidak kira berapa kali Rory berjaya memukulnya dengan api, ia tidak pernah cukup untuk benar-benar membunuhnya. Akhirnya Rory kehabisan minyak dan membuka bekas tempat Kelvin bersembunyi terakhir, hanya untuk mendapati ia kosong. Tiba-tiba Kelvin melompat ke muka Rory dan memasuki mulutnya, jadi kini kru terpaksa menyaksikan dengan ngeri bagaimana Rory perlahan-lahan dibunuh dari dalam sehingga dia hanya badan terapung dengan darah yang berterbangan di sekelilingnya. Lebih memburukkan lagi keadaan, insinerator juga terapung dan mencetuskan penggera kebakaran, jadi gas penahan mula memenuhi makmal. Kelvin menggunakan peluang untuk keluar dari Rory dan saiznya telah menjadi 10 kali lebih besar. Kru bergegas untuk menutup semua injap gas, tetapi malangnya Kelvin lebih pantas kerana meremas salah satu lubang untuk melarikan diri dari makmal. Selepas itu, pasukan itu membungkus mayat Rory dan Kat menghantar panggilan kecemasan kepada NASA, tetapi Shaw mendapati bahawa komunikasi tidak berfungsi. Nampaknya pemancar gagal, jadi mereka perlu keluar untuk membetulkannya dan boleh menghubungi Earth. Kat segera menyesuaikan diri untuk pergi ke ruang angkasa, dan apabila dia sampai ke pemancar, dia mendapati ia terlalu panas. Kemudian dia membuka ruang penyejuk hanya untuk mendapatinya kosong, yang bermaksud Kelvin pasti telah memakannya. Tiba-tiba makhluk asing itu keluar dari ruang penyejuk dan melekat pada Kat, mencari jalan masuk ke dalam samannya. Kelvin lebih besar sekarang tetapi saman itu masih cukup kuat jadi ia tidak boleh memecahkannya. Kat menutup injap penyejuk dan bergegas kembali ke kunci udara, tetapi semasa dia bergerak dia mendapati terdapat cecair dalam sutnya kerana Kelvin telah merosakkan tiub penyejuknya. Cecair itu menjadikannya sangat sukar untuk dilihat, jadi dia tidak mempunyai pilihan selain melompat untuk mencapai kunci udara dengan lebih cepat. Ia adalah satu tindakan yang berisiko kerana dia perlu melepaskan tepukan, menyebabkan dia terlanggar stesen dan berguling-guling sedikit sehingga dia akhirnya mencapai kunci udara. David segera memakai pakaian dan bergegas membantunya, namun topi keledar Kat dipenuhi air dan dia sudah lemas. Ingin membawa Kelvin turun bersamanya, dia mengambil tuil kunci udara dan memegangnya supaya David tidak dapat membukanya. Dalam beberapa saat lagi Kat dengan sedih lemas, dan kru perlu melihat badannya terapung. Malangnya Kelvin menangkap rancangan itu dan melompat ke atas stesen sebelum mayat itu pergi terlalu jauh. Anak kapal menangis untuk komander mereka sehingga Hugh mengingatkan semua orang bahawa mereka perlu melakukan sesuatu untuk menghalang Kelvin daripada kapal kerana ia jelas masih hidup dan tidak terjejas oleh vakum. Memandangkan pendorong adalah satu-satunya cara masuk, mereka mengawasi penderia suhu untuk menjejaki Kelvin. Setiap kali makhluk asing itu menghampiri penujah, Shaw menghidupkannya untuk cuba meletupkan Kelvin, tetapi semua letupan berterusan ini menyebabkan stesen itu bergegar dan menyimpang dari arahnya. Shaw tidak mempunyai pilihan selain menggunakan bahan api yang tinggal untuk meletakkan stesen itu kembali ke orbit, yang membolehkan Kelvin menyelinap masuk semula. Selepas itu Hugh mencadangkan satu teori, spesies Kelvin mesti telah menguasai Marikh selama berjuta-juta tahun, tetapi ia masuk ke dalam hibernasi apabila atmosfera Marikh runtuh. Dia fikir mereka harus mensimulasikan kekurangan suasana yang sama untuk memaksa Kelvin kembali tidak aktif. Kru bersetuju dan mereka berundur ke kapsul, menutup diri mereka sebelum mengeluarkan oksigen dari seluruh stesen. Semasa mereka berusaha menambah lapisan pengedap tambahan, Hugh dikejutkan dengan sesuatu dalam bayang-bayang dan mula berasa tidak sihat. Miranda cuba memeriksa dia, tetapi dia bersumpah dia baik-baik saja.
Untuk beberapa jam akan datang, kru hanya boleh menunggu. Mereka bersedih kerana kehilangan rakan mereka dan Hugh menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang berlaku, tetapi David berkata ia adalah keputusan pasukan untuk mengambil Kelvin. Kemudian Hugh menunjukkan bahawa Kelvin hanyalah makhluk yang cuba bertahan dan untuk berbuat demikian ia mesti memberi makan. Pada ketika itu Hugh pengsan dan komputer menunjukkan vitalnya jatuh, jadi yang lain bergegas untuk menstabilkannya. Semasa menggunakan defibrilator, mereka melihat sesuatu bergerak pada kaki Hugh. Mereka membuka zip saman itu dan segera melompat ke belakang untuk menemui Kelvin menyuap kaki. Hugh tidak pernah merasakannya kerana keadaannya. Miranda cuba menggunakan defibrilator untuk mengejutkan Kelvin, tetapi ini hanya membuatkan makhluk asing itu terapung dan menunjukkan berapa banyak badannya telah berkembang. Kru segera bergegas keluar dan secara tidak sengaja berpecah, jadi Shaw terpaksa bersembunyi di dalam pod tidur sebelum Kelvin dapat menangkapnya. Makhluk itu menggenggam erat buah itu dan cuba memecahkannya, tetapi ia tidak lama kemudian menjadi bosan dan hilang. Sementara itu David dan Miranda kembali ke Hugh, yang tidak mempunyai banyak masa lagi. Dia meminta rakan-rakannya untuk mengangkatnya supaya dia dapat merasakan apa itu terapung untuk kali terakhir dan kemudian dia mati. Semasa kedua-dua mereka bersedih, mereka melihat cahaya berbunyi pada skrin dan menyedari bahawa Kelvin secara tidak sengaja menelan penjejak Hugh, jadi kini mereka boleh mengikut kedudukannya dan membuat rancangan. Kelvin bergerak di seluruh stesen dan akhirnya kembali ke Hugh, tetapi semasa ia membaham badan, ia menyedari ia adalah perangkap sejurus sebelum David dan Miranda menutup pintu untuk menguncinya di dalam. Kemudian mereka membersihkan oksigen dari bilik itu untuk cuba menyesakkannya, yang mungkin mengambil sedikit masa. Pada masa itu, komputer mengumumkan pesawat ulang-alik menghampiri mereka, dan David menyedari mesej kad sampai ke bumi. Bagaimanapun, pengangkutan ulang-alik itu tidak berhubung dengan mereka, sebaliknya ia mula mengenai stesen. Miranda mendedahkan bahawa ini adalah tembok api kecemasan terakhir, pengangkutan ulang-alik tidak ada di sini untuk menyelamatkan mereka, ia datang untuk menolak mereka ke angkasa lepas supaya Kelvin tidak dapat sampai ke bumi. Di dalam bilik tidur, Shaw juga mendengar pengumuman itu dan menyangka mereka diselamatkan, jadi dia keluar dari pod dan membiarkan Parker terbuka di belakangnya semasa dia memasuki kawasan dok untuk mencapai pesawat ulang-alik. Miranda dan David tergesa-gesa cuba memberi amaran kepadanya tentang kebenaran, tetapi sudah terlambat. Kelvin menyelinap di belakang Shaw semasa dia membuka pintu. Dengan pesawat ulang-alik pergi, Parker terbuka menyebabkan stesen mula menyah mampat dan menghisap Shaw keluar manakala Kelvin memanjat kakinya. Miranda memegang tangan Shaw dan cuba membawanya masuk semula, tetapi Kelvin terus memanjat dan mencapai lengan Shaw, jadi dia melepaskan Miranda untuk menghalang Kelvin daripada kembali ke dalam. Kemudian Shaw disedut ke angkasa, tetapi sekali lagi Kelvin berjaya berpaut pada stesen. Ia cuba meraih Miranda seterusnya, tetapi dia mengejutkannya dengan alat untuk menolaknya dan menyertai David untuk masuk semula ke dalam, menutup pintu di belakang mereka. Apabila mereka melihat keluar tingkap, mereka mendapati stesen itu runtuh dan bahagian yang pecah bertembung antara satu sama lain untuk kemusnahan selanjutnya. Seterusnya, David menyemak komputer dan mendapati ia kehilangan sokongan hidup, apatah lagi suhu dan oksigen menurun dengan cepat. Dia juga menyedari bahawa semua kekacauan yang merosakkan ini telah mendorong stesen itu ke bumi, jadi mereka mempunyai kira-kira 30 minit sebelum mereka memasuki semula atmosfera. Malangnya tiada cara mereka boleh bertahan dari kemasukan semula, dan mereka tidak boleh mencapai pod melarikan diri tanpa Kelvin menyerang mereka. Apabila kedua-dua mereka bersetuju dengan nasib mereka dan menangani kesejukan, mereka menemui buku yang mereka beli untuk anak perempuan Shaw. Jadi David memutuskan untuk membacanya. Apabila dia berkata, "Selamat tinggal, udara," dia mendapat idea. Memandangkan Kelvin sedang mencari oksigen, mereka boleh menariknya ke dalam pod melarikan diri menggunakan lilin oksigen. David mahu melancarkan dirinya bersama Kelvin ke angkasa lepas, yang akan memberi Miranda peluang untuk mencapai pod yang berbeza dan mendarat di bumi dengan selamat. Miranda tidak menyukai idea pengorbanan, tetapi David mengingatkannya bahawa dia seorang juruterbang dan dia lebih suka ruang daripada bumi. Selepas mereka berdua berpakaian, David keluar ke koridor dan mula meletakkan lilin oksigen semasa dia menuju ke pod melarikan diri. Kelvin tidak lama kemudian muncul dan melompat dari lilin ke lilin sambil mengikuti David yang dengan cepat mencapai pod.
Sebaik sahaja dia masuk ke dalam, Kelvin melompat ke atasnya untuk memeluknya dengan erat, jadi David mengalihkan perhatiannya dengan lilin lain dan menutup lubang port. Miranda menyedari ini dan segera bergegas keluar untuk mencapai port yang lain. Kapsul tidak lama lagi terputus sambungan dari stesen dan terbang pergi, namun serpihan itu mengenai kedua-duanya dan menyebabkan mereka mula tidak berfungsi. Semasa Miranda bergelut dengan kawalannya, David cuba sedaya upaya untuk mengekalkan trajektori portnya, tetapi Kelvin memegang kedua-dua tangannya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Selepas banyak terbang goyah, port terbang ke angkasa lepas manakala yang lain mendarat di tengah lautan. Bot nelayan tidak lama kemudian mengelilinginya untuk membantu, tetapi apabila mereka membukanya, ia mendedahkan bahawa David telah berjaya ke bumi dan Miranda hilang di angkasa, bermakna Kelvin kini mempunyai seluruh planet untuk diganas.